Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. So, malam ni cerita yang cukup menarik dan bagi kita yang pernah duduk di kampung, ini satu daun yang insyaAllah saya ada bawa satu, tak takut lagi ni kita ambil banyak-banyak sikit sebab yang ni senang naik, betul tak? Okay. Siapa yang ada kat rumah yang subur, yang boleh tanam belakang rumah atau dalam pasu, tak kira lah kalau you kat apartment ke, duduk kat kondo atau flat pun tak apa, asalkan ada pasu pun boleh, betul tak kan? Jadi kita malam ni nak cerita tentang daun kari. Baik, siapa pernah dengar karopole? Saya kat kampung tak panggil daun kari, kita panggil daun karopole je. Jadi, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulakan, siapa kat sini yang ada daun karopole atau daun kari, ataupun dalam bahasa Indonesia daun salam koja dia panggil. Ada macam-macam nama. Lebih-lebih lagi di bahagian Sumatera lebih popular daripada di Jawa ataupun di timur Indonesia. Sebab ni katanya asal usulnya daripada India, betul tak betul? Saya pun tak check lagi, tapi sebenarnya orang India memang daun kari ni tak boleh lepas, betul tak? Okey, jadi kalau you tengok dia punya manfaat nanti, you akan terkejut tengok macam mana kita boleh gunakan dengan daun sesimpel macam ni je. Ni simple sangat ni. Okey, daun dia cukup cantik, you boleh ambil yang tua, tetapi kalau nak makan, kalau nak gigit, kita makan yang pucuk-pucuk ni, okey? Memang sedap betul. Okey? Nak makan yang tua pun tak apa. Sebenarnya batang dia pun boleh pakai juga kalau you nak rebus nanti. Tapi kalau you ambil 5 daripada lembaran ni, okey, lembaran daun ni, nampak ni? Okey, ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5 dah cukup. Kalau yang kecil sangat ni, yang muda sangat, jangan kacau bunga dia lah, okey? Dalam ni ambil dalam 6-7 helai dah cukup. Ni yang muda-muda ni. Yang ni hijaunya nampak tua kan? Berarti dia lebih banyak dia punya bahan ekstrak dia kan nanti. Dia punya, contohnya dalam daun kari ni ada banyak, jangan lupa dia ada air dalam tu, water, H2O, protein ada, karbohidrat ada, fat pun ada, dan dia yang banyak sekali yang kenapa dia popular juga untuk kesihatan malam ni ialah disebabkan tingginya fiber, serat. Ni cukup dimakan ni pun, nampak ni. Yang saya gigit ni pun insyaAllah ada lagi seratnya, masih lagi nak dikunyah pelan-pelan. Jadi daun kari ni, atau nama saintifiknya Murraya koniji. Allahu Akbar, nak sebut kenapa lah dia orang bagi nama susah-susah ni. Baik, kita panggil daun kari je lah kan. Dia ada mineral, dia ada kalsium, dia ada fosforus, ada iron, ada apa lagi, folic acid, vitamin C, vitamin A, B, lagi apa lagi, vitamin E, amino acid, magnesium, yang paling tinggi folate ataupun folic acid tu. So kat rumah kita sekurang-kurangnya adalah daun yang dinamakan ataupun pokok daun kari ni. Ada serai, ada daun pandan sikit, apa lagi yang simple-simple. Saya kata kalau ada tanah sikit, jangan lupa pokok moringa. Tu antara super food. Pokok salam jangan apa orang kata apa, segan nak tanam benda-benda yang tidak menyusahkan ni. Maksud saya dia bermanfaat tetapi tak payah jaga teruk-teruk. Dia boleh naik sendiri. Okey, baik. Dengan itu saya bagi sekarang 20 manfaat yang anda tak akan sangkakan yang daun semudah yang saya tunjuk malam ni boleh memberi you apa orang panggil manfaat yang dahsyat-dahsyat. Okey, saya suka sangat pokok daun ni. Jadi setiap hari saya akan suruh, kalau saya kadang-kadang lupa kan, banyak benda saya nak masuk. Hari ni nak moringa, besok nak daun salam, besok nak tu. Kadang-kadang saya punya pembantu rumah pun pening kepala. Kalau musim celery tu celery, tapi celery tak pernah sampai sekarang pun tinggal. Bali pun tak pernah tinggal. Yang saya tak tinggal selalunya air kosong, garam, pagi buah, tengah hari sedikit salad, tapi malam saya banyak sebab makan dengan family. Sepatutnya makan siang lebih banyak daripada makan malam, tapi siang family kadang-kadang buat kerja sendiri, so siapa yang ada kat rumah belah malam lebih boleh bertemu, sembang-sembang sikit, ada masa ya. Jadi kita makan lebih pada jadi salad tu belah malam, ulam-ulam. Baik, antara ulam yang saya wajibkan masuk sekarang ialah 5 helai daun kari. Boleh tak you ikut 5 helai? Kalau
tak suka 3 helai pun cukup lah. Sebab apa? Nombor 1 ialah masalah orang perempuan, terutama sekali masalah anemia. Tak cukup red blood cell. Kenapa? Sebab dalam daun ni dia banyak khasiat iron ataupun zat besi, dan juga dinamakan folate. Yang anda tahu kan, folic acid ni dengan iron, kalau ada dua ni, dia memang cukup cantik untuk pembingkinan red blood cell kita supaya kita tidak bermasalah anemia, ya. Mungkin kalau you makan 1-2 malam tak naik lah you punya hemoglobin tu, tapi kalau dalam sebulan you akan tengok dia pasti akan naik. Sebab apa? Banyak iron dalam tu. Kecuali kalau you ada masalah lain, ada perdarahan yang kita tak nampak, ada ulcer ke apa, masalah yang lebih besar, yang tu makan beberapa kati daun kari ni pun tak jadi apa-apa kan, sebab ada perdarahan. Tapi kalau biasa-biasa cuma you tak cukup iron, tak cukup folic acid, ini jawapannya. Amalkan, boleh? Alright. Apa cara lagi selain daripada you kunyah 5 helai masuk dalam you punya salad tu, yang saya pun masukkan juga setiap hari insyaAllah. You boleh buat secara orang panggil rebus. Rebus tu you ambil lebih kurang 2 genggam. You ni daun dia, you masukkan dalam periuk yang ada air yang 5 cawan. 1 cawan tu atau 1 gelas tu lebih kurang katakan 200 ml lah kan. So kalau 5 gelas cawan ataupun 5 cawan atau 5 gelas lebih kurang 1 liter, you rebus dia sampai jadi 500. Okey, 500 ml. Okey, daun ni banyak lah sebab 2 genggam kan, 2 genggam masuk dalam tu. Lepas tu you rebus sampai lebih kurang airnya dah kurang 1/2/3, tinggal lebih kurang setengah ke air. Orang panggil masak periuk. Air tu diminum 3 kali sehari. Boleh untuk semua jenis manfaat yang saya nak bagi nanti, ataupun yang tengah berpenyakit. Ini antara ubat, tak baiklah saya kata ubat kan, penawar is the right word, penawar alami yang terkenal sejak turun-menurun lagi. Okey, baik. Alright. Nombor 2 ialah pencernaan. Semua yang bermasalah usus, yang bermasalah digestion, ini antara dia punya penawar dia. Macam saya kata tadi, kunyah 5 setiap hari ataupun buat air minum, ataupun buat teh dia macam saya kata tadi ya. Tapi selelok, tak payah nak gigit lagi dah, betul tu, ambil airnya saja. Okey, baik. Satu lagi ialah untuk diarrhea. Siapa yang kalau terkena food poisoning ke ataupun diarrhea, bermasalah, tak berhenti dalam sehari tu sampai tak boleh pergi kerja dan sebagainya, boleh tak you ambil daun kari juga sebagai dia punya rawatan kampung. Okey, sebab dia ada anti-inflammation dan dia ada bahan-bahan alkaloid yang akan mententeramkan you punya diarrhea. Okey, sama juga kalau lawan diarrhea apa dia panggil constipation. Tahu constipation? Tadi cirit, sekarang dia panggil apa? Dia panggil constipate tu sembelit. Sembelit pun sama, you buat sebab dia boleh orang panggil apa? Adaptogenic. Adaptogenic ni maksudnya dia melazimkan diri kepada masalah. Kalau masalah diarrhea, dia kurangkan diarrhea. Kalau masalah constipate, dia melawaskan buang air besar tu. Sebab apa? Sebab dia ada fiber. Okey. Kalau constipate tu selalunya saya nasihatkan you campur dengan sedikit madu. Faham tak? Lebih kurang katakan 1 sudu makan cukup, untuk bukan nak bagi manis saja, tapi madu tu sendiri ada dia punya kesan bila campur dengan daun kari punya power. Nombor 3 ialah bagus untuk liver. Jadi siapa yang amalkan yang saya cerita ni, kalaupun belum sakit, janganlah tunggu sakit. Dan liver pun bukan sakit boleh tahu awal kan. Jadi lebih elok sementara you belum ada masalah liver function test dengan enzim you naik tu yang saya cerita semalam tu. Jadi sekurang-kurangnya you dapat menjaga liver. Ini dia bagus untuk menjaga kesihatan liver. Bagus tahu hati Maklum sajalah liver ni sambilan dia mendetokskan semua racun ataupun bahan-bahan pengawet, pewarna, pestisida dan sebagainya dalam badan kita tu. Sekurang-kurangnya dia boleh kita detokskan dengan daun. Jadi kita pula mendetokskan liver kita, seolah-olah macam mencuci lah liver kita. Dan salah satu cara mencuci, mengcleansingkan liver kita ialah dengan daun karapolai, daun apa dia panggil, kari. Baik, kari leaf ni boleh juga digunakan untuk liver sebab dia tinggi dengan vitamin A dan vitamin C.
Anda tahu kan, A dan C, terutama sekali C ni memang bagus, ya. Dan dia ada banyak flavonoid. Flavonoid tu maksudnya apa? Zat-zat daripada daun yang warna hijau, flavonoid, antara yang terbaik. Okey, seterusnya untuk rambut. Rambut kita ni, kalau saya dah putih macam ni, tak payahlah nak bagi hitam balik. Tetapi untuk mempertahankan supaya tak gondol ataupun tak botak, ataupun ada sikit-sikit hitam yang masih boleh hidup ni, cuma saya dah pakai herba yang saya punya sendiri. Kan saya kata dah dekat setahun setengah dah sekarang. Apa namanya? D&D hair spray kan, yang saya jumpa di Belum nama tempat tu, di Perak dengan Pahang tu kan, di kawasan Belum tu. Jadi hutan-hutan tu ada banyak dia punya zat juga. Jadi saya pakai spray, D&D hair spray. Kalau nak cuba boleh lah, ni yang saya pakai. No more shampoo, no more ubat-ubat apa-apa. Alhamdulillah, so far so good. Tapi kalau you belum cuba apa-apa, you nak cuba dengan daun karopolen ni pun boleh. Caranya apa? You tumbuk, buat macam paste tu, you campur dengan minyak kelapa sesedap rasa, lebih kurang agak-agak lah. Kalau rambut tebal lagi banyak. So you campur sedikit kunyit, okey, jangan sampai kuning sangat. Lepas tu apa you buat? You lumur elok-elok. Okey, jangan gosok terlalu kuat. Lumur je, maksudnya oles dia ke atas you punya scalp, okey, kulit kepala kita ni, bagi dia lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Lepas tu you mandi, you basuh lah, okey. Kalau boleh jangan pakai shampoo apa-apa pun. Cuba tengok. Saya tak pakai ni, okey, tapi orang yang dah banyak cerita, dia orang kata bagus untuk dandruff, untuk uban dan untuk rambut yang pecah-pecah. Boleh cuba, tak ada masalah. Saya percaya dia ada kesan kebaikan, insya-Allah. Ada orang dia kata rambut mereka lebih lebat, okey, dan ada orang pakai ni ataupun makan orang kata daun ni yang saya amal ni, dan you pun boleh amal, bagus untuk you punya mata. Sebab apa? Dia ada vitamin A, faham? Dan juga dia ada beta carotene. Baik. Yang penting ialah malam ni berita baik saya kata untuk siapa? Cepat, untuk siapa tadi yang tunggu-tunggu tu? Untuk orang diabetes. Ya. Sebab ramai orang diabetes kat Malaysia ni. Jadi berita baik ni saya nak sampaikan. Dia bagus untuk menjaga dan mengawal gula dalam darah you. Orang kata dalam masa 2 hingga 3 bulan seharusnya you dah dapat balik orang kata kehidupan yang seperti sedia kala tanpa nak makan ubat kalau masih awal. Dia orang kata kalau peringkat yang masih tak serius lah. Kalau yang dah kena insulin injection semua tu lambat sikit. Itu pun you kena ikut dengan D&D diet lah. Okey, bagi saya yang ni sama konsepnya dengan kalau saya suruh dulu orang makan dengan moringa, makan dengan fiber up kan, dengan arabic gum, ataupun setengah orang ambil dengan daun salam, ya. Banyak orang membetulkan keadaan diabetesnya dengan cuma mengikut D&D diet pun dah boleh improve. Maklum sajalah kita dah tak ada gula, tak ada susu dan tak ada daging yang berat-berat. Okey, baik. So diabetes boleh sangat-sangat. Okey. Cuba, tapi dengan syarat you ikut diet juga. Jangan sebabkan you ambil 5 helai daun karopolen ni you tibai semua benda-benda manis, nasi tak kontrol langsung. Tak boleh. Okey, especially refined food. Baik, seterusnya. Kolesterol bagus untuk menurunkan LDL. Anda tahu kan LDL yang kadang-kadang orang kata, saya tak boleh kata dan saya tak akan kata LDL tu jahat. Semua kolesterol pun benda baik-baik, cuma kalau terlalu tinggi sangat agak bahaya. Okey, kita kena kurangkan juga. Siapa yang kena kemo, nak kurangkan kesan sampingan, ini antara dia punya amalan dia. Okey, ambil jus dia lah, senang. Sebab you kalau dah kemo tak lalu nak gigit, nak mamah apa-apa pun, orang kata dah macam tengok pun tak lalu kan. Jadi cuba sip, you buat teh air daun kari, air daun kari, you nak campur sedikit, katakan tak lama saya akan buat stevia yang saya punya sendiri. You akan tunggu, nanti saya nak campur dengan sikit B complex semua tu. Yang tu boleh kita campurkan supaya tak boring sangat kan. Tu. Kalau tidak you pakai madu pun tak ada masalah. Okey. Alright, so untuk kemoterapi punya kesan sampingan. Seterusnya, kebetulan
Bagi mereka yang tak lalu makan atas sebab-sebab yang tertentu, sama ada sakit ataupun sebabkan stres, ataupun you ada masalah, you fikir banyak sangat, tak lalu makan, appetite nak bagi naik balik, inilah antara jawapannya, daun kari. Okey. Ada orang buat makanan ni dikunyah elok-elok untuk weight loss, program untuk menguruskan badan. Tadi menaikkan appetite, tapi untuk nak menguruskan badan pun boleh. Jadi saya kalau fikirkan balik, Tuhan ni maha kaya lah. Kalau kita tengok balik dengan dia punya ilmu yang dia bagi kat kita malam ni, ataupun pengetahuan, dan orang dah buat kajian pun, yang saya cerita ni memang dah ada kesan-kesan yang orang dah dapat pun. Maksudnya dia punya ada yang kajian yang dah dikonfirm, ada yang tengah lagi mengkaji, tapi tak habis-habis lah. Asalkan you tengok macam tak nampak apa je, betul tak? Tapi dahsyat, cantik ni pokok ni, saya suka ni. Okey. Baik, seterusnya, nausea. Siapa yang ibu yang hamil tengah mengandung, terutama sekali yang ada morning sickness dan sebagainya, amalkan minuman ni, boleh, tak ada masalah. Untuk ibu hamil dibenarkan. Nausea, maksudnya loya, boleh, atau mual, boleh. Siapa yang ada asma ataupun masalah paru-paru, selalunya zaman-zaman sekarang ni, amalkanlah benda ni. Kalau you rasa tak berapa sihat je sikit, you cuba. Okey. Namun kalau takat orang kata apa, daun karopole ni saja, mungkin you kena lebih kepada minuman kalau nak jaga bahagian paru-paru ni. Sebab minuman tu lebih orang kata apa, lebih strong, lebih powerful, dan you makan pun berkala, pagi, petang, malam. Kalau kunyah ni, maklum sajalah, kadang-kadang you rajin, kadang-kadang you lupa, kadang-kadang pencernaan pun tak apa betul kan. Minum lebih baik. Buat minuman, buat masak periuk. Faham? Okey. Lepas tu, itu untuk masalah respiratory. Sikit lagi, gastrik. Siapa yang ada mah, bahasa Indonesia, gastrik, pedih perut, ada masalah GERD ni, usus-usus punya problem ni, ni antaranya. Siapa yang ada masalah kulit dan nak awet muda. Saya ulang, masalah kulit tu, masalah gatal ke, masalah ada jerawat ke, boleh amalkan makanan daun kari ataupun minuman tadi. Saya menggalakkan juga bagi mereka yang nak awet muda, teruskan amalan yang saya cerita, simple je. Sama ada masuk dalam salad you, dia punya daun, kunyah dia, makan sekali dengan daun-daun dan sayur-sayuran tu, ataupun you buat, saya kata apa tadi, buat minuman, rebus. Siapa yang ada masalah blood pressure, dan juga bukan takat blood pressure saja, yang ada masalah ginjal, yang ni you berhati-hati. Kalau dalam dialisis, you kena tanya doktor you dulu. Kalau cuma doktor kata dah turun daripada stage 2 naik stage 3, kalau you amalkan yang saya kata celery dengan apa, dengan bali tu, ingat tak, dan ikut DND diet elok-elok, make sure air mencukupi dan sebagainya, you akan patah balik kepada daripada 3 insya-Allah pergi ke 2 dengan kemasukan lagi bahan-bahan yang menghijau macam ni. Ini semua berkonsepkan sayuran-sayuran yang menghijau lah. Kan saya kata ulam-ulam, ni antara ulam yang terbaik. Okey. Dahlah ulam dibuat dengan cara yang tak payah makan banyak-banyak pun dah ada efek. 5 helai je kan. Baik, so baguslah. Blood pressure, masalah ginjal, yang ni you kena test ni. Saya tak berani jamin ni, tapi sebab masalah kesuburan lelaki dan wanita ni, ada orang kata yang tak ada zuriat pun boleh cuba. Yang ni orang kata jadi kita tak usah 100% sangat, tapi boleh cubalah. Kalau dah yang lain you dah cuba macam-macam, tak ada salahnya. Lagi pula pun bukan you buat apa, you pun ambil ulam saja. Kalau dia menghasilkan sperma yang lebih bagus kualitinya, dan wanita masalah rahim you lebih terkawal, maklum saja masalah kesuburan ni macam-macam faktor, betul tak? Jadi apa salahnya? There's nothing to lose. So you cuba ambil yang macam saya kata tadi, sama ada makan ataupun rebus. Baik. Leukemia ada dah kajian dan orang dah cuba dengan cuma minum daun kari ni, tapi saya lebih suka kalau dia bersamaan dengan doktor punya rawatan. Sebab apa, mungkin tak cukup kuat lah kalau takat cuma nak bergantungan dengan daun kari saja. Maklumlah kan, kita kan 5 helai.
Kalau kita buat dengan rawatan doktor, mungkin dia orang lebih agresif, sekurang-kurangnya boleh mementeraskan secepat mungkin masalah leukemia supaya kita tidak bermasalah yang acute, yang emergency. Jadi lepas tu kita boleh suplemen. Jadi kalau you buat dengan cara nak membantu suplemen, saya rasa itu lebih masuk akal, ya. Sebab dengan leukemia ni kita tak nak main-main, betul tak? Tak nak cuba-cuba je. Tapi dah ada orang buat kajian dengan leukemia, dia membantu mengurangkan sel-sel leukemia ni, ya. Okey, baik. Lagi 3, satu buah sir, satu lagi kalau kena gigit ular, sementara nak sampai hospital, kunyah benda ni. Okey, kunyah daun karapolai. Sampai you pergi emergency, kalau you masih lagi sedar tu alhamdulillah lah. Tapi seterusnya jangan berhenti ambil daun karapolai ni masa kena gigit ular. Zaman-zaman dulu ni antara dia punya penawar lah. Lepas tu saya kata tadi, siapa yang ada masalah pregnant, saya dah cerita tadi, pain in the joint, siapa yang ada sakit, sakit-sakit di sendi, sakit-sakit macam saya ni kena gout, ataupun sakit kena rheumatoid, masalah otot, masalah salah urat, ya, ataupun rajin sangat, ataupun terpaksa kerja kuat, pergi banyak berkebun. Sambil you berkebun tu, you ambil lah 1-2 line ni, you ambil 1-2-3 kat tepi kebun you tu, tanam banyak-banyak pokok karapolai. Sebab zaman sekarang ni, sejak you dengar lecture saya ni, mungkin karapolai tak lagi tertinggal cuma kat belakang rumah nak buat kari je, kan? Cari jalan untuk buat yang saya cerita. Sampai 20 yang saya bagi. Last kali saya dengar kata ada orang buat macam essential oil pun. Dia perah daun kari ni. Ni mungkin kita tak saya pun tak reti nak buat macam mana nak keluarkan minyak daripada daun kari ni. Mungkin orang yang belajar essential oil dia pandai lah. Okey. Ni yang saya makan tadi masa dinner tadi, habis sebatang. Diorang pergi patah banyak sangat, saya suruh bawa banyak ni je, diorang bawa sampai tu dia, sampai banyak ni. Apa pun boleh tak you keringkan, lepas tu you simpan dalam botol, boleh, ya. You buat macam teh, keringkan, dan tak payah you keringkan panas-panas sangat, you letak kat tempat kering dalam dapur you pun dah cukup. Dia selepas 3 hari dia dah kering cukup. Lepas tu you boleh blend dia buat powder, jangan kena setitik air pun, sebab kalau kena air dia cepat busuk, dia rosak, faham? Zaman-zaman virus yang masih lagi berleluasa ni, kita tak tahu kalau apa terjadi pada kita kalau kita kena nanti, kan. Walaupun ringan sikit daripada yang dulu, namun kita tak tahu kita punya reaksi kepada virus-virus ni. Alhamdulillah, sejak kita amalkan Haba Gel dengan D3K2, saya nak ingatkan dah sekalian, kalau you sudilah, cara yang saya amalkan ialah D3K2 dengan Haba Gel. Okey, dua-dua ni Haba Gel ada cumin, sama nama dia, kan. Cumin seed, maksudnya black seed tu memang terkenal. Dah ada kajian di bahagian Timur Tengah, terutama sekali di mana? Di Jeddah dan di Iraq. Beratusan orang dia buat, confirm yang habatus sauda memainkan peranan. Dan you tahu dalam Haba Gel tu ada habatus sauda, vitamin C, zinc yang paling utama. Zinc dan juga vitamin C tu cukup orang kata apa, berkesan. Dan saya tak nak ambil sebarang orang kata apa, nak was-was, saya masukkan D3K2 sebab D3K2 adalah trend sekarang. Dengan syarat you ambil lebih kurang 5,000 hingga 10,000 international unit sehari, setiap hari, insyaAllah. Tapi kena buat dengan K2, bukan D3 saja. Of course lah, dalam D3K2 tu kalau kita boleh ambil dengan omega 369 tu, kan, lagi bagus lah. Tapi cukup dulu bagi mereka yang risau. Saya amal ni dah dekat masuk 10 bulan dah, alhamdulillah. So tak kira lah datang banyak ke datang sikit, saya teruskan amal. Kita tak boleh amal bila dia naik figure baru you nak makan lebih, tak. You kena steady sebab immune system kita tu sentiasa terdedah, betul tak? So saya ingatkan lagi sekali, D3K2 campur dengan Haba Gel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda semua dalam keadaan jaga diri elok-elok, ya, betul-betul, ya. Jangan melawak, dan tolong bagi tahu kepada rakyat kita, geng kita lah, rakyat pula, DND warrior kita, supaya kita kena jaga diri kita elok-elok.
supaya hidup anda di dunia ni bahagia, akhirat syurga, dan supaya minda kita ni boleh let go dan kita boleh feel good all the time. Itu yang dinamakan rahmat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?